أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم شأن لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan matimu sebagai seorang Islam. Ayahna bunda muslimin muslimat sidang Jumaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya dan senantiasa marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, hidayah, inayah, iradah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di dalam satu perkumpulan, satu majlis yang mana mudah-mudahan diangkat min riyadil jannah, satu daripada taman-taman syurga. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan asbab kehadiran kita ke majlis ilmu ini, mudah-mudahan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sambung nasihat daripada Al-Imam Ibn Al-Wardi Al-Khindi rahimahullah di dalam syairnya, kitabnya Ya Bunayya. Mengapa beliau menamakan kitabnya Ya Bunayya? Yang pertama, kata ulama sebut, kerana mengambil keberkatan daripada ayat Al-Quran, iaitu bagaimana nasihat daripada Luqman Al-Hakim, menggunakan juga perkataan ataupun panggilan Ya Bunayya la tusyrik billah. Itu antara nasihat beliau terhadap anaknya, menggunakan perkataan yang sangat lembut dan juga manja. Dan begitu jugalah Nabi Allah Nuh AS, Ya Bunayya rakam ma'ana. Ketika mana anak Nabi Allah Nuh AS ingkar akan ajakan, pujukan daripada ayahnya, tetap juga Nabi Allah Nuh AS ada sedikit harapan yang dicurahkan oleh seorang ayah. Di saat bala yang namanya banjir besar berlaku, ketika berlayarnya bahtera itu, ketika diajak oleh Nabi Allah Nuh AS, Ya Bunayya kam ma'ana, dia tetap tak mau ikut ayah dia. Wahai anakku, marilah bersama denganku. Dia tak mau ikut juga. Jadi perkataan Ya Bunayya itu, kata ulama sebut, adalah satu panggilan yang sangat manja dan halus daripada seorang yang bernama ayah kepada anaknya.
Jadi yang pertama itulah mengambil keberkatan daripada Al-Quran. Sebab tu nama kitab ni, syair ni disebut Ya Bunayya. Adapun yang kedua, kerana pengarang menganggap kita ini seperti anaknya. Sebab tu dinamakan sebagai wahai anakku yang tersayang. Jadi kita ni kalau kita bagi nasihat kepada anak kita, dia nampak mesra lah, manja. Kalau kita bagi nasihat pada anak orang tapi kita anggap dia macam anak kita, pun sama juga. Dan jadi dakwah tu mudah sampai. Macam orang dulu-dulu lah. Anak jiran tu anak dia, anak dia tu lebih lagi anak dia lah. Kalau jumpa ramai-ramai 6-7 orang duduk dalam sungai mandi kan, jadi kalau kena sebat tu semua sekali. Betul tak? Siapa yang pukul kamu, mak dia tengok belakang berbirak. Ni mesti kena rotan ni. Siapa rotan kamu? Ke kawan buli? Dia kata, tak, Pakcik Din rotan tadi kami mandi sungai, mengaku. Kemudian mak dia tanya, Pakcik Din rotan kamu seorang ke semua kena? Semua kena. Mak dia tambah lagi. Tu betul tak? Tu dululah. Jadi kalau kita bagi nasihat, sebab orang dulu kan, jadi anak orang pun dia macam anak dia juga. Tapi kalau sekarang ibu-ibu buat macam tu, mak budak tu kata apa? Walaupun rumahnya sebelah rumah kita, I see you in court. Betul tak? See you in court. Jangan kata jiran nak pukul, cikgu nak rotan pun tak boleh dah sekarang. Hanya guru yang diberikan kuasa saja yang boleh rotan budak di sekolah. Betul tak? Ada cikgu kat ni. Saya duduk penceramah di beberapa sekolah. Begitulah yang digambarkan oleh kaunselor dan juga pengetua dan guru besar. Hanya guru disiplin ataupun pengetua saja yang ada bidang kuasa untuk rotan pelajar. Itu pun ada kaedah yang telah diberikan garis panduan oleh Kementerian Pelajaran atau Pendidikan. Ustaz macam cikgu sekolah, ya, saya lebih kurang nazir juga. Jadi saya duduk lawat semua sekolah. Tinggal Negeri Sembilan dia saya tak Missouri. Apa hari insya-Allah. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi kalau kita bagi nasihat pada seseorang yang kita anggap dia seperti anak, maka nasihat itu akan mudah sampai. Pakcik bukan nak marah kamu. Contohnya satu orang yang kita jumpa, dia muda, kita lagi tua daripada dia. Pakcik bukan nak marah kamu, pakcik bukan nak masuk campur hal peribadi kamu, tapi pakcik sedih. Setiap kali pakcik datang baiki motor pakcik kat kedai kamu, pakcik tak nampak kamu semayang. Daripada pagi sampai petang, bawa ke malam kamu kerja, kamu tak pernah semayang. Pakcik rasa sedih tengok kamu. Sebab kamu ni macam anak pakcik. Cuba kalau kita tegur gitu, agak-agak dia marah kita, dia tak marah. Sebab kita menggunakan qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Bahasa-bahasa yang indah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Hatta Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam, ketika keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf, itu boleh tengok. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam, pergilah kamu bersama dengan saudaramu kepada Firaun qaulan layyina. Itu perintah daripada Allah. Gunakan bahasa yang elok. Itu adalah perintah daripada Allah. Setara Firaun tu. Jadi orang yang kita nasihat itu adakah sezalim dan sesombong Firaun tak? Jadi kita kena guna yang lagi elok daripada itu bahasa. Sebab itu pendapat yang kedua lah. Dan ada pun yang ketiga, kenapa kitab ni namanya Yang Bunayya? Kerana Imam Ibn Wardi rahimahullah dan juga para ulama menganggap kita ini seperti anak-anak, yakni dalam sudut amal. Dari sudut usia kita mungkin telah lanjut usia, tetapi dari sudut amal kita masih baru dalam beramal, yakni sedikit sekali amal kita. Dengan harapan begitulah. Ada orang yang rasa dia amal banyak. Cuba angkat tangan. Saya rasa ustaz amalan saya ni lebih daripada syurga Firdaus, saya boleh masuk. Confident dia jadi. Ada tak? Siapa yang rasa dia tak ada dosa, cuba angkat tangan. Hak yang nonton dekat live surah, cuba komen sikit. Saya ustaz, saya ada dosa saya. Dengan jiran pun saya tak pernah buat dosa. Saya tak pernah mengumpat jiran saya pun tak pernah. Oh hebat. Makcik duduk di mana? Rumah makcik kat mana? Makcik jiran dengan kubur. Lah, patutlah tak pernah bergaduh dengan jiran. Pasal jiran dia memang bagi salam, Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dia pun tak jawab. Kalau jiran dia jawab, lagi dia lari juga. Nama pun kubur. Jadi yang namanya manusia itu tidak lari daripada melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang silap ialah yang kembali bertaubat
kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita sambung nasihat daripada Imam Ibn Wardi, iaitu nasihat tentang takwa. Takwa bekalan setiap muslim. Kita dah sebutkan sebelum ni tentang takwa. Dan sebelum tu juga kita dah dengar tentang bahayanya arak ataupun al-khamru, dan yang seumpamanya. Innamal khamru ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Jelas di dalam surah Al-Maidah Allah Taala menyebutkan tentang pengharaman secara total. Itu yang namanya minuman yang memabukkan, iaitu al-khamru, kemudian al-maisir, judi, wal ansab wal azlam, penyembahan berhala dan menenung nasib dengan al-azlam, yang seumpama seperti yang dibuat oleh musyrikin Mekah. Ingat tak ingat ni cerita ke cuti muni lemah? Tak ingat saya. Tambah dengan macam-macam perasaan ya, tak apa. Inai masih merah di jari. Tak apalah, tapi nak sebut tu yang berlalu biarlah berlalu. Kita sebagaimana kita, tuanku sebut, yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Tapi kita, destinasi kita ni jauh lagi, tak? Menuju akhirat tu, kampung abadi kita. Jadi kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Saya baca surat khabar tadi, katanya gelombang baru pula. Hari ni kes COVID 2,200 lebih kurang di Malaysia. Kita doalah mudah-mudahan tak jadi macam itu. Saya letih lah, kena kurung 2 tahun setengah ni, Allahu Akbar. Dia jadi kecederaan emosi dalaman. Di luar tak nampak luka, tapi dalam kan ibu-ibu seronok duduk di rumah. Tak apa nak jawab apa. Kalau seronok tak apa. Saya yang tak seronok, duduk lama-lama anak kan, dengan anak lagi, insya-Allah tabarakallah. Sebelum ni kita bagi orang jaga anak kita, tak apa nak rasa sangat. Lah kita sendiri jaga kan, insya-Allah tabarakallah. Baru kita tahu langit tinggi ke rendah. Baik. Dia kenakalan dia itu mewarisi kita lah dulu-dulu ni. Dia nak marah ingat pun tak boleh juga. Bawa-bawa bersama. Baik. Jadi itu. Tinggalkan arak, jangan sekali-kali mendekatinya, ataupun apa sahaja yang seumpama dengan al-khamru. Termasuklah penyalahgunaan dada, perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesihatan kita, kewarasan akal kita, Allah Ta'ala larang. Apa yang Nabi sebut kepada kita, bukan Nabi reka, bukan ikut hawa nafsu Nabi SAW. Apa syariat yang dibawa ni? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surahul Azim. Apa yang Nabi sebut pada kita, yang Nabi tunjuk pada kita contohnya, bukan dengan hawa nafsu Nabi SAW. Tidak lain, semuanya ialah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah sebut dah, jangan kamu buat benda-benda demikian dan demikian, zina dan sebagainya. Adalah sebab-sebab dia. Dah nak try juga pasal apa? Tengok dalam drama macam syok macam budak-budak amalah kan. Pasal apa yang kamu setiap kali cuti kamu bohong mak kamu, kata kamu ada camp kat sekolah? Tidak. Ada berlaku. Satu orang konselor saya jumpa di sekolah, dia kata, ustaz, ceramah ni ceramah Maulidur Rasul tahu ustaz, dia kata, tapi saya nak minta ustaz selit sikit benda-benda bab masalah dipanggil kebejatan sosial. Jadi saya pun lari topik sikit lah. Saya pun sebut dia, kalau kamu sayang Nabi kamu tak akan buat benda yang Nabi tak suka. Antaranya ialah couple lah. Sebut tu. Ada budak, cerita ni out of topic. Dan saya nak kena sebut benda ni sebab mungkin ada anak-anak kita yang menonton live di Facebook. Mungkin dia tak datang malam ni. Kalau ada datang, nampak lah. Sebab tak ada. Dia kena sebut. Ada kes dia bohong mak dia 4-5 orang. Bila dia cuti hujung minggu ataupun 2-3 hari, 4 hari, dia bohong mak dia. Dia kata apa? Dia ada camp kat sekolah. Dan bahkan dibuat surat palsu. Budak-budak malah terror tak? Ni saya ajar ni bukan nak suruh budak-budak ni buat. Tolong perhati, tengok. Telefon sekolah, tanya, betul ke cikgu ada camp pada tarikh sekian-sekian? Tanya. Ataupun betul ke dia tidur rumah kawan dia buat assignment ke study group? Tanya semua-semua. Di zaman lah ni zaman yang kita kena penuh kewaspadaan, walaupun kepada anak yang kita sayang. Di zaman lah, saya nak pesan pada diri saya dan juga kita semua. Tanya betul-betul cikgu ataupun mak kawan kita tu, mak kawan anak kita tu, tanya, puan, betul tak anak saya tidur di rumah puan? Kalau betul, tolong takat gambar, bagi laporan kat saya. Saya nak buat audit. Contoh,
Berani itu buat dia. Sebab memang ada kes. Dia buat apa? 3 hari 2 malam perkemahan dengan boyfriend dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik motor ramai-ramai. Pergi tak tahu mana ride ke mana, saya pun tak tahu. Cikgu dah cerita. Nah, jadi sebab itu sebelum berlaku perkara yang tidak diingini, maka kita cegah dulu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan buat zina, tapi jangan kamu dekat zina. Allah Taala sebut jangan dekat. Bukan kata jangan buat, tapi jangan hampiri, jangan dekat. Nah, tu contoh. Zaman lah ni kalau kita cek telefon anak kita, berani. Zaman ni contoh saya takwa. Ada orang kecintaan kepada anaknya menyebabkan dia meminggirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam azbur dalam. Ada orang kecintaan kepada pekerjaannya menyebabkan dia meninggalkan dakwah. Wal'azubillah min zalik. Ada orang kerana kecintaan kepada keduniaan dan sebagainya, dia meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam zaman lalu. Sebab itulah tak beranilah kita semak dengan siapa anak kita berkawan. Kita pantau aktiviti kehidupan harian anak kita, walaupun secara tidak langsung. Tanya, betul tak kamu kawan dengan anak kecil? Kalau betul, dia selalu buat apa? Dia selalu ajak kamu lepak di mana? Tanya macam tu lah. Dan setidak-tidaknya kita kenal kepada siapa kawan anak kita. Tuan-tuan, baik. Lagi baik kita berkawan dengan mak ayah anak kita, kawan anak kita. Buat hubungan persaudaraan dan sebagainya. Senang esok bila meminang, senang kenal lah. Contoh, jadi cerita anakku Sazli. Mana faham lah. Baik, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, inilah antara gejala-gejala yang berlaku yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala, iaitu tentang penyalahgunaan dada, alkohol dan sebagainya, yang termasuk juga di dalam kategori yang namanya al-khamru. Dulu zaman Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala tak sebutlah penyalahgunaan dada. Mungkin zaman itu ada candu pun mungkin secara tradisional. Itulah zaman tu. Tetapi yang paling nyata ialah al-khamru. Itulah baik. Tetapi Allah SWT Muhammad kan ada 8 golongan yang Nabi SAW menyatakan Allah Ta'ala la'anallah terhadap 8 golongan ni yang berkaitan dengan al-khamru. Pun kita dah sebut dah sebelum ni. Yang tukang perah, yang tukang bawa, yang minta, yang tukang Allah SWT jual, yang beli, yang minum. Dia ada 8 golongan tu. Kena tengok baik-baik. Saya tak minum Ustaz, saya bawa je lori dia. Saya tak minum Ustaz, tapi saya tolong jual je. Itu kena jaga-jaga tu. Nabi dah sebut dah dalam hadis, jelas benda tu. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan di antara faktor berlakunya perkara sedemikian, kata Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, ialah kerana bi'ah yang tidak soleh. Suasana kawan yang persekitaran yang tidak soleh, yang memudahkan lagi untuk kita terjebak dengan perkara tersebut. Na'udzubillah. Baik. Jadi bahaya al-khamru ni apa? Dia akan menyebabkan kehilangan kewarasan ataupun akal yang sihat. Dia akan hilang. Dan bukan sedikit antara perkara-perkara yang berlaku, antaranya keganasan rumah tangga berhasil akibat daripada ni al-khamru ni. Kemudian kematian yang melibatkan arak disebabkan memandu di bawah pengaruh alkohol. Ini juga antara perkara yang tidak boleh dinafikan, fakta yang sangat jelas. Baik, kita tak sebut sebab kita dah ceritalah yang itu. Baik, adapun pada nasihat yang ketujuh, takwa itu bekalan setiap muslim. Kata Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala, hendaklah engkau sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqillaha fataqwallahi ma. Kalau dalam syair ini, jawarat qalba mri'in illa wasal, laisa man yaqta'u tuqan batala, innama man yattaqillaha al-batal. Hendaklah engkau sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, kerana takwa itu tidaklah bertapak di hati seseorang kecuali orang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni orang yang bertakwa, dia akan ma'rifatullah, dia akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Apa maksud itu? Kata satu orang ulama sebut, dia kata maksudnya ialah apa sahaja yang dilalui dalam kehidupan ini, dia memandang dengan pandangan takwa.
Maksudnya dari sudut contoh, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dia beriman kepada segala ketentuan, ketetapan daripada Allah, takdir daripada Allah, sama ada baik atau sebaliknya. Hak yang baik pun dia pandang baik, yang tak baik pun dia pandang baik. Sebab apa? Pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik yang berlaku. Contoh, satu orang yang Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mungkin selalu menerima ujian dan musibah dalam hidup, dan bahkan pula bertimpa-timpa ujiannya. Siapalah yang paling besar ujiannya melebihi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para nabi, para rasul, berat ujian mereka. Tetapi kita pun tak lari daripada terkena yang namanya musibah, ujian, cabaran dalam kehidupan. Contoh paling mudah lah, kita duk kata hilang selipar dekat surau tu satu benda yang menyakitkan hati lah, tidak? Siapa yang tak marah kalau selipar dia hilang dekat surau? Lagi-lagi kalau selipar dia mahal. Kalau setakat RM9, RM10 mungkin orang sebelah mata, tak heran pun. Beli lain lah, kedai bawah tu ada jual. Cuba kalau selipar yang hilang tu harga RM265, namanya krok, pakai boya duduk kat kaki. Buat main tu tak? Anak dia buat pasal, dia suruh boya tu tokak. Nama krok. Saya pernah jumpa harga selipar 200 lebih, tuan-tuan. Ada jual kat kedai, kat mall besar. Mahal. Abang Zul mungkin pakai selipar tu, saya melawak. Mahal selipar tu. Saya kata, selipar ni macam pattern sama je yang kita pakai masuk dalam toilet pun semua, kat dapur tu sama je. Tapi harga dan kualiti dia bila sepak masuk dalam kaki tu, kita rasa patutlah dia mahal. Sebab dia punya material dia tu mahal. Kenapa baik? Jadi bila kita pakai tu, kita rasa. Cuba kalau yang tu hilang, kecewa tak? Kecewa. Tu yang duduk menangis kat bucu katil, seri tanya pasal apa abang tak makan. Sebab Jerman kalah. Dia kata tak, saja minta maaf sebut lah. Sebab bola dia lah. Dia kata abang menangis bukan sebab bola. Kata sebab apa? Hang tak nampak aku balik tak pakai selipar, dia kata. Selipar ni mahal atau beli, tak ingat kita pergi Melaka, kita beli kat apa Melaka premium outlet apa saya minta nanti. Lalu je tak singgah awal lalu lah. Abang Zul dia singgah. Minta maaf saja melawak masa marah dia. 2 kali dah kena, kali ketiga saya buka lagi dia marah dia. Itu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad saja tegur Abang Zul, telefon baru. Handphone baru lah ni. Saya rasa 4 kali saya datang live. 4 biji telefon yang berbeza. Rezeki alhamdulillah murah tuan. Baik, jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka kalaulah saya duduk di tempat orang yang hilang selipar yang mahal tu, saya pun marah. Dan kita pun kecewa. Tu yang menangis tu. Ada sampai tu tahap dia protes, dia mogok. Kalau asyik pergi, asyik hilang, dia baik semayang di rumah dia kata. Nampak? Bisikan syaitan telah menyebabkan dia kecewa dengan ujian yang diterima. Rupa-rupanya mungkin kalau dia renung dan muhasabah, rupa-rupanya bila dia datang surau minggu depan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, AJK duduk sembang dekat belakang meja belakang. Dia kata kesian orang tu, dia pun duduk sembang, kita pun baru sampai. Sebab kesian, kita pun datang dengar. Dia kata ada satu orang tu, dia keluar daripada surau nak balik. Dia keluar awal, kaki dia kena kaca. Tak tahu dia pakai kasut, kena kaca kaki dia, luka 3 jari kena. Kita pun tanyalah siapa yang kena tu. Tak tahu, budak baru dia. Rupa-rupanya budak tu lah yang rembat selipar kita. Rupanya selipar yang dia rembat tu selipar kita, dan di bawah kasut tu ada kaca. Cuma kita tak nampak ataupun ada paku. Kawan pula kena cuci manis pula. Meramu darah orang Kedah kata. Penuh. Kata boleh saya tengok selipar. Kita pun tanya AJK, selipar tu dekat mana? Ada pun kat meja belakang. Kita pun tengok lah, confirm kasut krok saya punya lah. Rupanya hak yang rembat tu yang kena pakai kita. Nampak hikmah kalau bapak ada kata. Cuba kalau kita yang pakai balik tu kasut kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Allah. Orang-orang yang bila mana ditimpakan dengan ujian dan musibah, lalu mereka menyebutkan kami ini milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha? Dalam sebuah hadis yang masyhur, iaitu
Ummu Salamah radhiyallahu anha sebelum dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah memiliki seorang suami yang sangat kasih kepada dia. Dan dia pun sangat sayang pada suami dan keluarganya. Dengan anak-anaknya, mereka hidup dalam penuh kebahagiaan. Lalu Abu Salamah gelarannya, Salamah tu anak dia. Jadi Abu Salamah, yakni suami kepada Ummu Salamah, pernah Ummu Salamah tanya kepada Abu Salamah, dia kata, wahai abang, esok kalau ditakdirkan Allah Ta'ala jemput saya dulu, saya meninggal, abang kahwin lain tak? Dia pernah tanya soalan itu untuk menguji kesetiaan suami dia. Bayangkan, sebab nak test kesetiaan. Akak-akak, ibu-ibu pernah tanya suami soalan tu, abang esok kalau saya meninggal, abang nikah lain tak? Tak pernah tanya? Lah, kenapa tak tanya? Balik lagi tanya. Kalau dia diam tu jaga-jaga. Kalau dia buat tak tahu, senyap, adalah hati dia kata, tanya apa pelik-pelik. Baik, tahu-tahu borang sampai di rumah. Baik. Jadi tanya, dan suami dia jawab apa? Dia kata, janganlah tanya benda yang tak pasti berlaku. Dia kata, mungkin saya pergi dulu, mungkin awak pergi. Itu semua dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Istiqamah dengan amal kita. Jadi tak dilayan soalan itu. Jadi apa yang berlaku? Ditakdirkan Abu Salamah yang meninggal dulu. Jadi tinggallah Ummu Salamah bertemankan kesepian dan kesedihan yang teramat. Saya guna bahasa tu lah, pasal dia bahasa cinta. Saya pernah jumpa ada satu orang jemaah dekat satu surau dekat KL. Saya pergi kuliah. Contoh pengalaman sikit lah. Dia kata, Ustaz, makcik nak minta doa sikit kat Ustaz. Dia kata, bila suami makcik ni meninggal, umur dah 70 lebih lah, dia antara orang yang istiqamah mengimarahkan surau. Dia kata, makcik teringat bila suami meninggal, dia kata susah saya nak lupakan. Dia kata, jadi ada tak doa kita nak bagi, kita nak move on lah, maksudnya nak teruskan kehidupan. Sebab dia kata setiap kali dia bersiap subuh, malam-malam dia nak bangun tahajud, dia teringat dia nak gerak suami dah, padahal suami dah tak ada kat sebelah. Dan dia kata setiap kali azan tu, seolah-olah dia kata dia nampak suami dia ni berjalan, masuk toilet, nak mandi semua, pakai baju, nak pergi ke semayang di surau, padahal suami dah berbulan dah meninggal. Allahumma salli alaihi wasallam. Ini betapa besarnya cinta kasih seorang isteri kepada seorang suami. Dan kadang-kadang tu petang-petang, Ustaz, saya duduk bancuh air, saya bancuh dua cawan, dia kata. Saya macam benda tu dia main sendiri, dia kata. Saya pun hidang. Jiran datang, dia kata, apa kau bancuh 2 cawan kopi? Abang sekali balik nak minum dari kebun dah ada di belakang. Kata, ya abang dah meninggal apa bulan lah. Astaghfirullah, menangis dia bersama-sama. Kita mungkin tak rasa sebab kita tak melalui pengalaman itu. Jadi saya pun ajarkan doa yang Ummu Salamah ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li, ataupun wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarkan kepadaku atas musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Itu doa yang kata Ummu Salamah, aku baca doa ini kerana doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Itu yang dapat kahwin dengan Nabi SAW. Tidak ada seorang lelaki pun yang melebihi kehebatan kepimpinan dan juga kehebatan sebagai seorang suami melebihi Nabi SAW. Awal-awal itu Nabi SAW melamar kepada Ummu Salamah. Dalam keadaan Ummu Salamah ni susah, bila suami meninggal dia jaga anak susah, menjadi ibu tunggal yang membesarkan anak sendirian. Kata Nabi SAW, maukah engkau aku jadikan sebagai isteriku? Nabi SAW tanya. Kata Ummu Salamah dalam keadaan yang dia pun malu dan dia rasa tak layak untuk kahwin dengan Nabi SAW. Siapalah dia nak dibandingkan dengan Rasul SAW? Dia kata, siapalah saya wahai Rasulullah, takut nanti akan membebankan kepada kamu banyak tugas. Kata Nabi SAW, sebab dia kata, saya ni anak ramai. Dia kata, Ummu Salamah kata, saya ni anak ramai, takut akan memberikan sedikit bebanan, kepayahan kepada kamu wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Anak kamu seperti anak saya. Dia kata, saya dah anggap seperti anak saya sendiri. Ini bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW.
Jadi sebab itulah di antara perkara yang besar di dalam agama ialah kita membela nasib mereka yang kehilangan suami. Tuan-tuan jangan duduk tengok saja, kena istiqamah, teruskan niat tuan-tuan. Jangan takut. Dan ibu-ibu kena bagi sabar. Jangan rasa kecewa, sedih, kena semangat. Saya berani tani lah tuan-tuan. Abang Zul padam halai belah ni. Tak balik rumah saya lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi betul, sembang-sembang gurau betul. Membela nasib anak yatim, fakir miskin dan juga ibu tunggal. Ini antara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu pergi ke di pondok kami pun dah ada beberapa kemasukan pondok pengajian dewasa dan warga emas. Di antaranya ialah dalam kalangan ibu tunggal, single father pun ada juga, bapa tunggal. Jadi insya-Allah akan dipertemukan jodoh mereka di sana. Jadi jangan risaulah. Jadi bila kahwin tu, bab kata Datuk Ustaz Kazim, dia package. Kahwin tu sekali dengan 3 serangkai. Kecil mana darah tinggi jantung insya-Allah. Nah dia package. Tapi tak apalah. Macam di Al-Barakah tu insya-Allah. Kita duduk dalam suasana ilmu, baca Quran, belajar Quran. Hebat. Baca kitab-kitab, duduk dalam suasana pondok. Walaupun lewat, nak rasa macam lewat 50, 60, 70 tahun baru nak masuk mengaji, tetapi jangan bimbang. Kerana Allah tidak melihat kepada hasilmu, tetapi Allah melihat kepada usaha dan ikhtiarmu. Itu dah baik. Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, mula belajar umur 40, serius belajar, sehingga bergelar Syekhul Islam. Jadi mana alasan yang kita kata tak mau, saya dah lewat dah 40, 50 dah. Para ulama Mesir ramai yang jadi mufti, yang jadi ulama kabir, ulama besar di Mesir, mula umur 60, ada 70 tahun baru belajar. Jadi jangan pernah kita memberikan alasan untuk berhenti belajar. Wal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai yang lehat kena tuntut ilmu. Baik. Jadi Rasulullah SAW Muhammad apabila sebut tentang takwa, hendaklah engkau sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana takwa itu tidaklah bertapak di hati seseorang kecuali orang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipandang dengan pandangan yang penuh dengan hikmah apabila ada takwa dalam diri kita. Tu contoh tadi, musibah tadi tu dah. Jangan pernah sedih dengan ujian yang menimpa kita. Jadi Ummu Salamah ajarkan kepada kita baca doa tu. Tapi dia ada lafaz yang pertama. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, apabila seseorang ditimpa dengan ujian dan musibah, kata Ummu Salamah, dan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu lafaz yang pertama, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita kembali. Kita ni milik Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Jadi dan kemudian membaca akan ini doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli ataupun wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, kalau bahasa Melayunya, ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibah ini. Wa akhlifli khairan minha, dan gantikanlah, berikanlah kepadaku yang lebih baik. Tuna di akak-akak yang kehilangan suami, baca doa ni, insya-Allah dapat nikah baru insya-Allah. Abang-abang kita sama juga, ada hilang barang, ada kematian anak dan sebagainya, baca doa ini, amalkan. Kerana doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak hilang suami, Ustaz, saya hilang barang kemah. Bahaya tu, hadiah kahwin suami. Baca doa ni, insya-Allah minggu depan suami akan bawa pergi beli baru di Pokong. Baca. Baik. Lah online banyak, beli online je. Emas tengah mahal. Tunggu dulu, sabar dulu. Baik. Dan orang yang gagah perkasa itu bukanlah orang yang mampu merebahkan musuh ketika ia merompak di jalan. Tetapi orang yang gagah itu ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Wardi rahimahullah menyandarkan syair ini kepada kisah daripada Fudail bin Iyad, kalau saya tak salah. Kisah Fudail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menjadi ulama besar di Haramain. Walaupun hakikatnya beliau seorang yang disebutkan seorang bekas perompak besar. Siapa yang sebut je nama Fudail ni,
Tak ada orang lah berani lalu di tempat di kampung dia ni. Sebab apa? Kalau lalu di kawasan tu, kalau orang yang berniaga nak lalu di kawasan ni, mereka sanggup pusing ambil jalan jauh. Sebab takut jumpa dengan Fudail. Fudail ni kekuatan dia seperti 5 atau 6 orang dia seorang. Sebab tu dia rompak ni seorang-seorang dia. Sehingga tim lain pun takut dengan dia. Aman kawasan lah. Sehingga Rasulullah SAW Muhammad sama ada dirampas seluruh harta atau mati dibunuh di tangan Fudail ni. Tetapi di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 yang menjadi titik tolak perubahan kepada Fudail bin Iyad. Dia dengar ayat tu ketika satu hari Fudail ni dia jalan di satu kawasan, dia tengok Allah Ta'ala nak buat jadi asbab. Dia berkenan dengan seorang perempuan. Dia berkenan. Rupanya orang jahat ni pun dia ada hati perasaan, ada hati, ada taman. Dia pun jalan-jalan, dia kata, segok, dia kata. Dia pun ikut. Dia simpan. Saya guna perkataan segok. Segok ni cantik lah. Dia pun simpan senjata dia. Dia pun kemahkan baju semua, dia pun ikut perempuan tu balik dia. Rupanya duduk di kampung sekian-sekian. Azan belum? Saya duduk tengok jam tu. Belagak lah, ada TV baru lah. Saya datang dia Mazul tunjuk Ustaz tengok TV mahal. Betul. Pension lah ya, 8.15. Alhamdulillah. Murah rezeki warga surah An-Nur, insya-Allah. Baik. Jadi ketika dia ikut wanita tersebut dan dia cam rumah. Dia kata tak apa. Aku datang dalam rumah. Perempuan ni di sini, dia kata tak apa, nanti aku akan datang hari lain. Lalu dia pun balik teruskan kerja dia seperti biasa. Rompak orang lah, perahu dan sebagainya. Maka esoknya dia datang. Bila dia datang tu dia nak panjat tembok tebing di sebelah rumah. Konon dia nak tengok lah wanita tersebut buat apa. Orang bila dah hanau ni tak boleh buat barang. Bukan apa yang sedang memanjat tembok itu, tiba-tiba dia terdengar seseorang sedang membaca surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Nanti boleh buka surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Siapa yang mesti dapat satu amalan daripada satu orang ulama tu. Siapa yang ada anak yang tak apa nak dengar cakap baca amalan ni, amal ni ayat ni. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. InsyaAllah anak kita tak apa nak dengar cakap, lembut hati dia. Dulu saya pernah kongsi dengan ibu-ibu sekalian bacaan Ya Latif kan. Ni surah Al-Hadid ni baca. Suami tak apa nak semayang sangat baca. Ataupun isteri kita tak apa nak taat sangat baca amal. Baik. Maka ketika dia sedang panjat tu dia dengar surah Al-Hadid, ada satu orang baca. Belumkah tiba masanya untuk orang yang apa ayat dia, cuba tengok dalam Quran. Saya pun kena tengok. Untung ada telefon mahal ni. Saja nak belagak dengan Abang Zul. Saya kena tengok. Tak puas kalau tak baca betul-betul. Sudah tak, kita tengok dulu surah Hadid. Baik, jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayat tu. Ila akhir ayat tu. Alam ya'ni lil ladzi tu. Jadi baca dah. Bila dia dengar tu, belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sampai ayat minal haqq tu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an yakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Baca lebih ayat tu. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad baca untuk amal kita. Kalau nak baca sampai habis pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya dapat amalan tu baca sampai dekat ayat nazala minal haqq. Tu niatlah supaya Allah, ya Allah, sembuh apa nama? Sembuhkanlah penyakit hati, kerasnya hati kami. Doa niat macam tu. Sebenarnya Quran ni dia tak ada tujuan khusus. Quran ni dia turun memang semuanya ayat syifa. Baik. Bila dia dengar tu,
Maka Fudail ketika sedang panjat tu, bila dia dengar alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a 'ala qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ila akhir ayat, maka dia pun turun balik daripada tembok dinding tu sambil menangis, kata ulama semua. Dan dia mengatakan, wahai Tuhan, sekaranglah masanya Fudail bertaubat kepada Engkau. Dia sebut begitu. Bayangkan satu orang gangster besar, satu orang yang pernah bunuh ramai orang, merampas harta benda milik orang, tetapi apabila saat dia kembali bertaubat kepada Allah, dan dia berhijrah, sebelum dia hijrah ke Haramain, ke bumi Mekah dan Madinah jadi ulama besar, ada kisah yang berlaku, panjanglah, nanti Azalul Azalul insyaAllah kita sambung selepas ini. Kita berehat seketika, terus dia menonton live dari surah An-Nur fasa 3 kembali selepas ini, channel TV ya. هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ayahna bunda muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi demikianlah bagaimana ketakwaan Fudail bin Iyad
apabila kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat daripada segala kesilapannya, dan dia menunaikan ketiga-tiga syarat ataupun tuntutan taubat. Taubat ni dia ada 3 atau 4 syarat, kata Imam Al-Haddad sebut dalam kitab Risalah Adab Suluk Al-Murid. Begitu juga kata Imam Syafi'i rahimahullah, begitu juga dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Maghdili rahimahullah, dan begitu juga kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Jadi syarat taubat ni dia ada syarat, barulah yang dinamakan taubat. Kalau tak ada 3 atau 4 syarat ni, tak nama taubat, tetapi nama taubat. Taubat ni maknanya reti buat. Yang pertama ialah segera meninggalkan dosa yang dilakukan. Kalau betul kita bertakwa kepada Allah, kita menunaikan hak taubat. Syarat taubat ni yang pertama, segera meninggalkan dosa yang dilakukan. Fudail dia tinggal dosa dah. Lepas dia dengar alam ya'ni lillazi ila akhir ayat tu, dia meninggalkan semua kesilapan yang dia pernah buat. Sekarang dia kata, wahai Tuhan, sekaranglah Fudail, saksikanlah Fudail bertaubat kepada Allah. Dia sebut. Sebab apa? Dengar tadi tu. Yang kedua ialah menyesal dengan dosa yang dilakukan, kata Imam Al-Haddad rahimahullah. Dan yang ketiga syarat taubat, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Segera menyesal, azam, 3. Dan yang keempat, kalau dosa seperti Fudail itu dia melibatkan mengambil hak orang lain, kata Imam Al-Haddad, wajib dia menggantikan kadar yang pernah diambil daripada milik orang lain, ataupun orang yang pernah dizalimi, ataupun dia meminta halal daripada orang tersebut. Wajib. Jangan duk cerita, saya taubat dah ustaz, bab saya ambil duit orang tu, Allah dah ampun aku. Dah. Dia urusan dia ialah hablum minan nas, hubungan dengan manusia, hak kepada saudara kita yang pernah kita zalim. Jadi kalau kita pernah ambil hak orang lain, maka minta halal daripada dia ataupun gantikan. Baik. Jadi Fudail ni dia pun lari ketika duduk, dia lari sekuat hati dia, tanpa arah tuju, dan dia sembunyi di dalam satu rumah kosong. Bila duduk satu rumah kosong, satu malam ni, dipendekkan cerita, ada satu rombongan pedagang kafilah yang datang singgah di rumah tersebut bermalam, kerana mereka bimbang sebab hari dah gelap. Bila hari dah gelap, dia orang ni pula tak tahu selok-belok tempat ni. Yang dia tahu adalah di tempat ini ada seorang perompak yang sangat berbahaya. Dia tahu yang tu je. Jadi kata ketua rombongan sebut, dia kata, kalau begitu kita bermalam di dalam ini rumah. Bila dia duduk di dalam rumah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Fudail ni duduk di dinding sebelah belakang. Macam cerita Piranti tu lah. Saya rasa dia pun diinspirasikan berdasarkan kisah tu lah. Seorang pun nama badan dan seorang nama nyawa. Hailah badan, hailah nyawa. Esok bercerailah badan dengan nyawa. Tidak? Sama. Kan serupa kisah tu, lebih kurang. Dia duduk di dinding sebelah sana. Yang rombongan pedagang duduk di sebelah sini. Mereka pun selepas selesai semayang pun duduk mesyuarat, bincang, muzakarah. Dia kata, kita ni nak berjalan bila? Dia kata, wahai ketua, dia kata, kita nak berjalan bila? Kita baru sampai, letih pun tak hilang ni, dengan lapar pun semua, dengan gelap ni. Kalau kita tunggu ni, bahaya ni. Ada satu orang perompak namanya Fudail. Sedangkan dia tak perasan Fudail di dinding belakang. Fudail ni dia bahaya. Saya mendengar daripada kata-kata orang, cakap-cakap orang ramai, dia kata, di lorong, di kawasan kita duduk ni lah, Fudail ni sentiasa berkeliaran. Dia kata, takut. Jadi kalau kita tunggu, bahaya. Kata orang yang kedua, dia kata, tak boleh. Kita baru sampai, penat pun tak hilang lagi. Apa kata, esok bukan sebelum subuh, sesudah subuh. Tu cerita Piranti juga tu. Tidak. Sesudah subuh, insyaAllah kita akan berjalan. Saya banyak inspirasi oleh cerita Piranti. Jadi apa yang berlaku? Ketua dia kata, kalau macam tu tak apa, nanti saya akan tengok dulu cara keadaan dia. Dan apabila Fudail dengar saja mereka duduk sembang, dia kata bahaya Fudail ni begitu begini, dia menangis kuat hati dia. Dia kata, ya Allah, betapa besarnya kecelakaan dan juga kemudaratan yang dibawa oleh yang namanya Fudail. Dia kata, dia duduk hina diri dia. Maka dia pun lap air mata dia semua, sapu begitu begini, dia pun keluar, lompat, dia pergi, dia kata, Assalamualaikum tuan-tuan. Dia pakai macam orang biasa, dia buanglah semua senjata apa yang dia guna tu. Saya orang kampung sini, dia dengar tuan duduk sembang, tuan ni dari jauh kan. Kalau tuan bimbang, dia apa-apakan, jangan risau, saya orang kampung sini lah. Saya boleh bantu tuan-tuan untuk keluar dari kawasan ni dengan selamat, insyaAllah.
Yang penting kena jalan sekarang, dia kata, jangan tunggu esok. Lalu mereka pun kata, kalau macam tu tak apalah, sebab gelap tak nampak muka. Jadi mereka pun siapkan barang-barang, berjalan juga malam tersebut. Sampailah di hujung sepadan negeri tu, maka mereka pun salamlah nak berpisah. Dan ketua permulaan dia kata, kami ucap banyak terima kasih lah. Sebab sepanjang berjalan jadi ketar tak hilang, dia kata, takut jumpa dengan Fudail. Jadi dia kata, alang-alang jumpa ni nak tanya nama siapa? Nama semuka min Fadli. Fudail pun sebut, ana Fudail bin Iyad, dia kata. La hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan, mereka pun bila dengar, wallahi antum Fudail, dia kata, na'am ana Fudail, dia kata. Tinggal barang-barang dengan unta-unta, tinggal lari, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kisah Fudail. Dengar nama orang takut. Fudail kata, jangan lari, saya dah bertobat pada Allah. Percayalah kata saya, dia kata. Tetap tobatlah orang tak percaya. Allahumma salli ala sayyidina. Tu yang dihijrah pergi ke Haramain, Mekah dan Madinah, menjadi ulama yang besar. Dan kata seorang tabi'in, dia kata, satu orang ulama besar juga, saya tak ingat nama dia. Dia kata, aku tidak pernah bertemu dengan satu orang yang seperti Fudail, yang sangat besar kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Ini cerita ni dia jumpa di Mekah. Dan satu orang yang sangat alim lagi wara' seperti Fudail. Ulama puji ulama. Saya bayang tak bayang. Jadi walaupun dulu kita ni orang gelar apa, kutu belahak lah, apa lah semua, kita boleh menjadi orang yang Allahu Akbar, diangkat di tempat yang semulia-mulianya. Yang penting keinginan dan juga hasrat yang besar untuk kembali kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Surah Al-Azim. Hanya saja sebenarnya yang takut kepada Allah dalam kalangan hamba-Nya hanyalah al-ulama, yakni orang yang berilmu. Jadi mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil inspirasi daripada kisah Fudail bin Iyad dan menjadi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat bukan orang yang boleh mengubahkan orang lain. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling tinggi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita kuat, di zaman Nabi SAW pun ada tukang gusti yang hebat, namanya Ruqanah, yang ditewaskan oleh Nabi SAW. Nabi nak apa? Nabi nak satu ya. Nabi kata, masuklah Islam, kamu akan selamat. Ruqanah ni dicabar. Dia semua orang di Mekah ketika itu ditewaskan oleh Ruqanah. Siapa pun tak boleh cedera dia. Kira heavyweight championship lah. Dia kata, sekarang ni siapa lagi yang berani cabar aku? Lalu Nabi SAW ke depan. Nabi kata, insyaAllah saya. Lalu kali pertama Ruqanah kena TKO, tumbang. Baru mula step, Ruqanah dia bangkit, dia sapu pasir, dia kata, wahai Muhammad, tak asyik. Kali kedua, sekali lagi. Sebab dia dah janji dah, siapa yang boleh tewaskan aku akan bagi hadiah kepada dia. Ada yang kata bagi kambing ke unta. Kemudian dia akan ditunaikan segala hajat oleh Ruqanah tadi itu. Kemudian kali kedua dia kena, Nabi bangkit, Nabi kata, okey, dah bersedia, dah bersedia. Pum, sekali lagi dia tumbang, berdebahap jatuh macam nangka dah. Kali yang ketiga pun sama juga. Dia kata kali kedua, tak aci Muhammad, hak ni pun tak bersedia, dia kata. Yang kali ketiga dia kata, yang ni okey. Pun dia standby, tunggu, pun sekali lagi dia kena tumbukan yang padu daripada Nabi SAW. Maka ketika Nabi angkat dia, Ruqanah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apa yang kamu nak? Sekarang aku menyerah, dia kata. Qul la ilaha illallah. Maka dia masuk Islam. Walaupun Ruqanah ni seorang yang hebat. Jadi orang yang kuat bukan orang yang boleh tumbuk orang yang boleh menewaskan orang lain. Itu zahir, fizikal. Tetapi yang kuat ialah ketakwaan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung tentang takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa pada minggu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.